قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد
لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kemalangan yang berlaku. Hanya saya saja yang menyaksikan kemalangan itu bersama dengan admin saya. Okey, siapa bersama dengan kita pada petang ini? Boleh saya lihat komen-komen daripada teman-teman kita. Oh, kita ada Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah di RSS dan tim MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noh, mudah-mudahan ya Kak Noh sihat. Lama saya tak nampak Kak Noh ni. Siapa lagi dengan kita? Kita ada Haja Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman pecinta ilmu. Oh, Haja Aisyah tak nak join kita kan Mak Isa? Jomlah masuk kalau nak masuk. Beritahu ya admin kalau nak masuk. Kemudian kita ada siapa lagi? Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. InsyaAllah amin. Terima kasih Kak Som. Kita ada siapa lagi ya? Di situ letak nama siapa? Kak Johara, selamat petang. Ya, selamat petang. Waalaikumsalam. 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 Kak Johara, mudah-mudahan. Kak Johara yang semalam ya, yang jumpa saya di Masjid Darul Ghufran ya. Betul tak? Saya harap inilah ya orang yang betul. Tak semalam ada orang kenal saya Kak Johara. Ya. Mungkin yang inilah ya. Saya harap betul lah ya. Okey, siapa lagi dengan kita pada petang ini? Kita ada Kak Aisyah, Kak Aliza, Kak Aliza. Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan dan admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aliza, ada Kak Aisyah, Zizi, Kak Norizan ya juga bersama dengan kita pada petang ini. Kak Mas, Waalaikumsalam Doktor, selamat tengah hari. Tengah hari ke Kak Mas? Dah nak pukul 4 Kak Mas. Tengah hari pukul 12 Kak Mas. Soalan time agaknya. Pelik Kak Mas kalau tengah hari, ya Allah. Lapar-lapar ya. Masih tengah-tengah live ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kita tak lupa juga kita ada teman-teman kita yang berada di belakang tabir. Tapi saya dengarnya ada 2 orang. Tapi berkongsi skrin ya. Boleh kita keluarkan teman kita yang berkongsi skrin ni? Yang bersama dengan kita? Mana yang berkongsi skrin tu kata tadi? Sekejap saya tak dengar suara dia. Assalamualaikum Ustazah. Kuat sangat suara. Kuat sangat. Ya. Kuat sangat suara je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti dengan siapa Kak Siti? Okay, Ustazah, saya ada satu surprise untuk Ustazah hari ini. Tak payah surprise, saya dah tahu dah. Itulah, spoil kan? Okay. Kalau boleh kita nak ada 2 skrin di situ. Boleh tak Kak Sa? Oh, Liza ada juga. Allah. Macam mana ni? Okay, boleh. Boleh. Di rumah siapa ni?
Rumah saya ke Ustazah? Oh, jauhnya travel orang Choa Chu Kang pergi situ. Masya Allah. Itulah. Kalau tak susah saya nak tanya soalan satu demi Sebab satu kat apa sini. tahu Ustazah? Sebab boleh masuk 4 orang kan. Jadi Oh, last week dah dia. Jadi apa tu plan dengan diorang lah nak panggil adik kerja rasa office. mestilah office kan tak boleh masuk situ. Faham, Jadi faham. panggil diorang, jadi diorang dah kenyang ni, dah harap diorang tak tidur sebab diorang dah kenyang. Okey, boleh. Cuba macam ni, macam jauh lah. Saya kat Siti belakang sikit boleh? Kat Siti belakang sikit. Jangan saya pula aturkan tempat orang. Macam gitu. Tak ada social distancing kalau dalam rumah? Tak ada. Tak ada boleh. Boleh. Okey, apa khabar? Saya lupa nak tanya tadi semuanya. Apa khabar semua hari ni? Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, kita berada surat yang keberapa pada betul-betul macam itu. Masya-Allah, tabarakallah. Pandai kat Siti Suja ni. Letak situ namanya Siti Suja dan teman-teman boleh? Tak boleh tukar nama dia? Boleh actually boleh edit. Kejap. Oh, kat Siti saja boleh tukar. Oh, ingatkan macam Zoom pula boleh tukar-tukar kita sebagai admin. Boleh duduk rapat-rapat? Boleh. Sanggup Kak Zah datang rumah bedok tu? Jauh gila. Singapore Ustazah, tak payah nak pakai apa? Pasport. Yelah jauh. Kak Zah datang maknanya untuk hari ni sahaja. Alah, habis next week tak boleh? Boleh insyaAllah. Next week Kak Siti pula lah datang rumah Kak Zah. InsyaAllah. Boleh pula cara pembelajaran begini. Okey, tak apa. Sekarang hari ni kita akan mulakan di muka surat yang keberapa? Boleh saya tanya teman-teman di ruangan FB dan juga teman-teman di rumah? Di rumah Kak Siti. Satu? 173. 173. Poin 32. Poin 32. Oh. Muka surat 173.32. Betul ke kawan-kawan kita yang Kak Som? Oh, Kak Som tak masuk dalam hari ni. Kak Som. Poin 32. Muka surat 173. Okey. Kak Noh, muka surat 173. Kak Mas juga berikan jawapan yang sama, poin 32. Ada muka surat yang berbeza daripada Kak Siti, Kak Zah, Aliza dan juga kawan-kawan di FB kita ni? Ada tak? Selalu yang saya perasan yang muka suratnya berbeza Cik Salimah. Cik Salimah tak masuk hari ni? Cik Salimah tak masuk hari ni. Mungkin dia ada urusan ya. Baik. Jadi kita ada muka surat 173, Cik Salimah yang lain. Cik Salimah yang lain, betul Kak Mas. Cik Salimah yang lain kan Cik Salimah seorang. Jadi Cik Salimah selalunya muka suratnya sama dengan muka surat Ustazah. Iaitu kalau kita lihat di sini muka surat Ustazah surat berapa? Sekejap. Kenapa hang ni? Sebentar ya. Tak boleh. Okey. Muka surat Ustazah, muka surat 183. 181. Muka surat 181. Okey, jadi so kita ada dua muka surat di sini. Antara 181 atau muka surat 173. Tapi poin kita tetap sama. Poin kita iaitu maksiat membutakan pandangan hati. Betul, sebagaimana yang Kak Aisyah nyatakan di situ, maksiat membutakan pandangan hati untuk topik kita pada petang ini. Topiknya ringkas sahaja dan bagi saya ianya lebih penerangan yang menguatkan perbincangan minggu lepas. Ataupun perbincangan semalam Kak Siti, Kak Zah dengan Aliza ikut tak semalam kuliah ni? Kuliah di Masjid Darul Ghufran? Pergi kan? Jadi perbincangan pada petang ini dia ada kaitan dengan perbincangan yang kita bawakan di Masjid Darul Ghufran. Bila saya baca perbincangan ini, kita dapati dalam perbincangannya ada banyak kaitan dan lebihlah untuk menguatkan
apa yang terdapat pada perbincangan semalam. Mungkin ada di sini Kak Noh, Kak Som, Kak Aisyah ikuti juga kan perbincangan-perbincangan yang telah saya tampilkan semalam di Masjid Darul Ghufran. Jadi bila ikuti kuliah kita pada petang ini, kita akan fahamlah bahawa poin-poin yang ada semalam yang telah saya bincangkan, hari ini dia lebih menguatkan lagi. Baik, kita akan baca perenggan demi perenggan untuk poin kita yang ke-32 pada petang ini, iaitu maksiat membutakan pandangan hati. Pada perenggan yang pertama, kebiasaannya metod, cara pembentangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini, dia akan sebutkan terlebih dahulu tentang kesan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita lihat pada perenggan yang pertama di situ didapati bahawa kesan maksiatnya ialah dia membutakan hati kita. Membutakan pandangan hati kita. Daripada keadaan yang membutakan pandangan hati itu, okey, boleh? Nampak tak slide Ustazah? Clear tak Kak Zah, Kak dengan Aliza? Nampak Okey. Saya harap nampak. Saya kecil sangat ke? Tak, okey. Okey. Saya memang kecil. Saya tahu. Cuma di slide ni je lah. Baik, kita lihat begini bila seseorang dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Oh, Nazihah ada pada petang ni dengan Ustazah. Alhamdulillah. Semalam Ustazah tak nampak Nazihah. Nazihah sihat tak? Semalam di kuliah Masjid Darul Ghufran macam tak nampak komen Nazihah. Harap-harap Nazihah sihat lah Okey. So kita lihat di sini, bila baca pada perenggan yang pertama, di antara kesan maksiat adalah membutakan pandangan hati. Bila pandangan hati seseorang dia sihat, dia dibutakan kerana kemaksiatan tersebut, dia akan memberikan kesan-kesan yang lain pada diri dia. Jadi sebab tu saya letakkan di bawah itu kan, ia diikuti dengan memadamkan cahaya hati. Semalam kita ada bincangkan di Masjid Darul Ghufran bahawa orang yang taat kepada Allah, mereka ada 3 tanda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan hati mereka. Boleh Kak Zah, 3 tanda tu apa Kak Zah? Semalam saya sebutkan. Ingat tak? Ini tak bawa buku Fawaidul Fawaid ni. Ke ada tulis dekat dalam notebooknya tu? Semalam kan, bila Nabi kata, Innallaha, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan cahaya ke dalam hati seseorang dan ia menyebabkan hati orang itu menjadi lapang. Jadi Abdullah ibn Mas'ud tanya, apakah tanda dia? Okay, apakah tanda bila seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan cahaya ke dalam hati dia? Nabi jawab apa? Ada 3. Boleh. Jauhkan perkara dosa dan maksiat. Tinggalkan perkara dosa dan maksiat. Okey, sebentar sebab admin tukar skrin, Ustazah pun nak tukar skrin lah. Okey. Tinggalkan, tadi cantik tadi. Okey. Tinggalkan, dia dah betulkan tudung dia kat Siti. Betulkan tudung, dah besar-besar dah ni. Tinggalkan dosa dan maksiat, itu yang pertama. Betul tak? Mungkin teman-teman kita di yang ikuti di FB Live ini kan, boleh letakkan juga Kak Aisyah, Kak Som, Kak Noh, Kak Mas, boleh letakkan di ruangan komen untuk sama-sama kita kuatkan adakah betul tepat jawapan yang diberikan oleh Kak Zah. Tadi Kak Zah pertama, Kak Zah kata apa? Jauhkan perkara dosa dan maksiat. Jauhkan perkara dosa dan maksiat. Okey, kedua apa Liza? Kita besar. Kecilkan Ustazah, kecilkan. Kenapa Tak apa. Tak apa, saya nak gambarnya besar. Liza, kedua apa Liza? Dekat pada negeri abadi, akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Dekat pada negeri abadi iaitu akhirat. Kak Siti yang ketiga apakah ia? Kematian. Cute. Ini yang saya suka, Masya Allah, tabarakallah. Maknanya dia ada teamwork kat situ. Yang ketiga apa? Bersedia untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Bersedia untuk berhadapan ataupun menghadapi kematian. Jadi ada 3 perkara yang Nabi SAW sebutkan untuk orang yang mana mereka ini ada tandanya bahawa hati mereka dimasuki dengan cahaya dan hati mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan. Okay, kita balik kepada slide kita. Okay, hati mereka tu dilapangkan.
So di sini bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, kesannya ialah cahaya itu terpadam daripada hati dia. Padahal kalau kita ni memang sentiasa melakukan amal soleh, tapi kemudian ada pada masa kita melakukan kemaksiatan, kemaksiatan tersebut dia akan memadamkan cahaya daripada amal soleh yang kita lakukan. Kemudian bukan itu sahaja, orang yang melakukan kemaksiatan ada kesan lain selain daripada membutakan pandangan hatinya, memadamkan cahaya hati, ia juga menutup jalan-jalan ilmu. Sukar untuk dia dekat dengan majlis ilmu, sukar untuk dia faham tentang ilmu yang dia pelajari. Jadi ini sebagai peringatan kita bersama lah ya muslimah. Maknanya di sini apabila seseorang ni dia dah ada ilmunya, alhamdulillah, kita ikuti pengajian-pengajian agama, tugas kita what's next? Okay, next ni lah kita jaga diri kita. Sebab kita adalah orang yang mengetahui. Sebagai orang yang mengetahui, dah tahu tentang hukum hakam, kita tahu banyak perkara tentang agama ini, kita perlu berusaha untuk menjaga diri kita daripada melakukan kemaksiatan itu tadi, supaya ia tidak menutup jalan-jalan ilmu yang seterusnya. Kerana ilmu ni dia tak akan habis ya. Hari ni memang kadang-kadang kita rasa macam sama je belajar, sama je saudara cakap, dalil sama je, tapi dia tak sedemikian. Ilmu ni dia akan berterusan, perbincangannya akan terus ada hinggalah kita meninggal dunia. Jadi bila kita kata kewajipan tentang menuntut ilmu ini, ia adalah kewajipan sepanjang hayat. Maka seseorang yang mana dia itu banyak melakukan kemaksiatan dalam kehidupan dia, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan menutup ruang-ruang untuk dia dekat kepada majlis ilmu. Seterusnya yang ketiga di sini, kesan maksiat yang dilakukan oleh seseorang ialah ia akan menutupi sumber hidayah. Sebab apa tadi? Pertama kita kata dia dah memadamkan cahaya hati, dah tutup jalan-jalan ilmu. Maka di situ terus sekali kita dapat lihat di sini cahaya ataupun hidayah itu susah nak masuk dalam hati dia juga. Jadi ini kesan lah kesan maksiat yang akan dihadapi oleh seseorang apabila dia beradalah pada diri dia. Baik, kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini ada pertemuan pada pertemuan yang direkodkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Sebentar ya. Jadi kalau dalam hal ini kita lihat situasi keadaan bagaimana Imam Malik ketika dia bertemu ataupun dia lihat seorang yang kita panggil sebagai Imam Asy-Syafi'i lah. Kenal tak Imam Asy-Syafi'i? Mesti semua kenal Imam Asy-Syafi'i ni siapa kan? Sebab kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i ni kan. Kita kata mazhab Ahlussunnah wal Syafa'ah, mazhab Wasyafa'ah pula itu mazhab Asy-Syafa'ah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni ialah kita ikut kepada mazhab yang inilah yang diasaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kehidupan kita. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, kita lihat di sini ada pertemuan yang berlaku antara Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Malik ini dia nasihatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Pertama ni kenapa dia berikan nasihat ini? Sebab dia lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masya-Allah tabarakallah, begitu bijak dan dia mudah menghafal. Dia mudah menghafal, banyak perkara yang dia ingat. Jadi kekuatan dia, kefahaman yang ada pada diri dia tu masya-Allah tabarakallah, sehingga menyebabkan Imam Malik begitu kagum dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini kalau kita rujuk muslimah pada kitab kita di situ, kalau kitab saya muka surat 182 ada kata-kata yang disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i, iaitu dia nasihatkan beginilah, dia pesan kepada Imam Malik, sungguh aku melihat bahawasanya Allah telah menurunkan cahaya kepadamu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan cahaya kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya kepada orang yang berilmu, orang yang dekat dengan majlis ilmu, kita yang nak belajar agama. Sebab tu di sini ada kita nampak relevannya mengapa Imam Malik sebut begitu kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, aku lihat Allah telah turunkan cahaya kepada kamu, maka dari itu janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan
kegelapan maksiat. Maknanya Imam Malik rahimahullah di dalam pesanan ini ingin beritahu kepada Imam Asy-Syafi'i untuk jaga cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ialah dengan kita menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kekuatan ataupun motivasi diri untuk menuntut ilmu, beramal soleh terutamanya. Ia merupakan satu keadaan yang memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Namun bila Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya itu, kemudian kita masukkan pula dengan kemaksiatan, cahaya itu dia takkan stay. Cahaya tersebut akan padam. Sebab itu Imam Malik rahimahullah memberikan pesanannya sedemikian kepada Imam Asy-Syafi'i supaya dia jaga cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri dia. Semalam juga dalam kuliah kita di Masjid Darul Ghufran, saya ada pesan bahawa setiap daripada diri kita perlu jaga cahaya masing-masing. Kita beramal soleh, kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, semua itu adalah sumber cahaya yang kita dapat untuk diri kita. Maka dengan itu kita perlu jaga ia. Bagaimana untuk kita jaga cahaya tersebut? Dengan tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita ada terbuat maksiat, kita ada melakukan kemaksiatan, kita perlu cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Maka di sini dijelaskan kepada kita cahaya tersebut akan terus mengecil dan kegelapan maksiat akan bertambah kuat. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, selama ini dia dah beramal soleh, tapi kemudian apabila dia melakukan kemaksiatan, cahaya itu dia akan terpadam. Tapi dia tak terus terpadam. Di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beritahu kepada kita, cahaya tersebut akan mengecil dan kegelapan maksiat akan bertambah kuat. Bila cahaya dah semakin mati, lalu kita buat maksiat demi maksiat, kita top up dengan pelbagai macam dosa. Maka di situ cahaya kegelapanlah yang akan mengambil alih pada hati kita. Yang asalnya hati kita ni dah terang dah dengan ketaatan, dengan amal soleh, tapi kemudian ada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Di situ menyebabkan cahaya semakin mengecil dan ia akan menjadi gelap apabila cahaya kemaksiatan pula yang masuk ke dalam hati tersebut. Jadi di sini kita lihat ramai orang yang binasa kerana terjatuh dalam kegelapan. Jadi sebab tadi hati dah gelap. Kita kalau duduk dekat ruang yang gelap bagaimana? Macam mana Kak Siti kalau kita duduk dalam ruang yang gelap? Tak nampak Ustazah. Tak nampak. Agak-agak jatuh ke tak jatuh? Kurang-kurang pun apa? Duduk diam-diam one corner. Duduk diam-diam one corner macam tu? Kalau jalan juga apa jadi? Tersandung lah. Tersandung. Kita tak nampak kan? Begitulah keadaan orang yang mana dia biarkan dirinya dalam kemaksiatan. Kita jalan dalam keadaan yang gelap. Orang yang dia dah comfort, dia selesa dengan kemaksiatan dalam kehidupan dia, diibaratkan dia berada dalam keadaan yang gelap gelita. Sebab cahaya hati dia dah hilang. Digantikan dengan cahaya kegelapan, tak ada cahaya lain, dengan kegelapan yang mendominasi jiwa dia. Dalam keadaan yang sedemikian, orang yang begini bila dia jalan, dia tak bawa kepada jalan yang benar. Bila dia terus-terusan berjalan, ia akan bawa kepada kebinasaan. Kerana dia berada pada landasan kemaksiatan. Kegelapan yang dia hidup dalam keadaan kegelapan itu tadi menyebabkan dia terus tersungkur, tersandung kan, terus berada dalam keadaan kebinasaan dan mungkin sukar untuk dia bangkit semula. So keadaan beginilah yang diibaratkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada perenggan kita tu tadi. Sebab tu dia kata tadi, kalau kita baca di sini seperti orang buta yang keluar pada malam hari. Di orang yang hidup dia penuh dengan kemaksiatan diibaratkan seperti orang buta yang keluar pada malam hari. Dia dah dalam keadaan yang pandangannya dah gelap dah. Bila dia keluar pada malam hari, makin gelap keadaan tersebut. Yang mana bila dia melalui jalan yang penuh dengan hal-hal yang membinasakan.
Ya, alangkah sedikitnya keselamatan untuk orang yang begini. Iaitu orang yang melakukan kemaksiatan, hidup dalam kegelapan. Bila dia hidup dalam keadaan yang gelap itu tadi, akhirnya kalau dia melalui ataupun dia berjalan dalam keadaan yang gelap tersebut, dia akan berada dalam keadaan yang binasa, dia tidak selamat. Kalau dia selamat pun sedikit potensinya untuk dia berada dalam keadaan yang selamat. Maka sebab itu dia kata alangkah cepatnya kebinasaan yang akan tertimpa bagi orang tersebut. Baik, maka di sini kita lihat, saya nak ambil sebuah ayat Al-Quran. Dan ayat ini semalam kita dah bincangkan di kuliah penawaran hati kita siri yang kedua lah di MDG semalam. Tapi saya nak bawa sekali lagi sebab saya faham ada di kalangan muslimah kita yang tidak mengikuti kuliah di MDG, ada yang ikuti kuliah di MTS. So di sini, kita lihat di sini, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Sekejap saya lupa nak tukar skrin. Ada 3 skrin Ustaz Zainah. Baru betul. Okey. Jadi hati orang ini bila dia dah binasa tadi kan, kerana dia berjalan dalam keadaan yang gelap gelita. Masuk gelap gelita ni kita panggil ia sebagai jalan kemaksiatan. Dia berada dalam jalan kemaksiatan itu tadi sehingga dia dalam keadaan yang binasa. Orang beginilah yang kita kata hati dia tidak berfungsi lagi. Yang menyebabkan keadaan tersebut dia dicampakkan ke dalam api neraka. Sebab itu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-179 di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mengapa keadaan itu berlaku? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita apakah ciri-ciri jin dan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam api neraka itu. Apakah ciri-cirinya? Iaitu lahum qulubul la yafqahuna biha. 1. Mereka ada hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan mereka itu berada dalam keadaan kegelapan. Kegelapan ni boleh juga kita kata kesesatan. Orang yang berada dalam keadaan kesesatan, kegelapan itu tadi, mereka ada hati. Bukan kita kata dia tak ada hati. Cuma masalahnya hati mereka ini tidak digunakan untuk tujuan yang betul. Dan hati mereka tidak berfungsi. Kerana apa? Mereka tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita yang ramai-ramai yang dimasukkan di dalam neraka itu tadi, di kalangan jin dan manusia, bukan sahaja hati mereka itu tidak dapat berfikir, tetapi mereka memiliki mata, walahum a'yun, mereka memiliki mata, namun mata mereka itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga mereka memiliki pendengaran. Orang yang beriman ini, mereka memiliki pendengaran. Tetapi sayang, pendengaran mereka tidak juga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu Allah kata begini, mereka itu umpama binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Allah berikan perumpamaan orang yang masuk ke dalam api neraka itu tadi, yang Allah jadikan mereka sebagai penghuni neraka di kalangan jin dan manusia yang memiliki hati tetapi tidak menggunakan ia untuk memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yang memiliki mata, memiliki telinga, tetapi ketiga-tiga anggota itu tadi tidak digunakan untuk menambahkan keimanan diri mereka. Mereka semua umpama binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan Allah kata, ulaika humul ghafilun. Kenapa sedemikian? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita ingat begini ya, jangan kita biarkan diri dalam keadaan penuh kelalaian. Kelalaian ini dia akan bawa kepada kebinasaan. Sebab itu penting ya kita sentiasa melazimi majlis ilmu.
Semua orang dia ada masa-masanya yang lalai. Saya pun juga sama. Okey, saya pun sama juga. Saya kata, ada masa-masa saya lalai. Kita semua berada dalam keadaan yang sedemikian. Tetapi apabila kita masuk track kita semula, bagaimana keadaan itu? Kita solat 5 waktu. Kan kita dah lalai-lalai ni. Tiba-tiba, dah zuhur lah. Maknanya kita masuk balik tu sebenarnya. Kita ingat, perlu solat. Kemudian, contoh kita ni pergi kuliah kan. Kita ni dulu mungkin lah kita kata, bukan dulu lah, semalam malam dah begitu lalai, tak tahulah, mungkin pergi konsert 60-an ke apa dekat YouTube tengok. Kan? Tapi Kak Zah 60-an ke Kak Zah? Kak Zah bukan 60-an lah. Kak Zah berapaan Kak Zah? Unmute kan dia. Kak Zah berapa series Kak Zah? Pok Yeye. Apa? Pok Yeye. Pok Yeye? Betul. Kak Zah Pok Yeye? Suka pula Kak Siti. Kalau Liza bukanlah Liza macam muda sikit. Liza muda. Liza 80s 80s tu bayar saya. Lisa. Cakap Chinese Betul ke? Teruskan. Tak nak masuk pada saya punya ni lah cerita. Segan dengan age Ya Allah. Segan dengan age. Alah, tak fair je ni. Ramai orang tahu Ustazah punya age. Saya tak segan. Saya tak segan. Kak Siti zaman berapa? Masa-masa muda-muda tu dengar lagu zaman berapa? Pok Yeye tak? 80-an. 80-an. 80-an ni bukan zaman Ibn Reza bukan? Lagu-lagu lama tu Lagu Melayu sorry tak dengar. Alamak, susah pula lah. Lagu Melayu tak dengar, macam mana ni? Tak apalah, tak payah dengar lagu Melayu lah. Kalau lagu Inggeris, lagu apa tu? Duran. Favorite. Boy George. Faham. Bahaya juga ni. Okey, tak apa. Kita hentikan sebelum saya tak boleh berbual. Kita hentikan soalan itu. Namun yang penting kita nak kata ginilah. Ada masa-masa yang kita lalai. Tapi orang yang dia ni lalai, kemudian dia belajar. Contoh, semalam kita ada buat perkara-perkara yang melalaikan, tapi kemudian pagi tadi kita pergi kuliah, contohnya kita dengar ceramah ataupun kita dengar nasihat yang menyebabkan hati kita kembali kepada track yang betul. Tapi bayangkan, kalau dia terus-terusan berada dalam keadaan yang lalai itu tadi, dia selesa. Bila dia selesa, dia akan sukar untuk dengar hal-hal yang baik ataupun mendengar nasihat. Sebab itu penting setiap daripada diri kita melazimi majlis ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu. Adanya berikan jawapan di situ. Beri majlis ilmu dan tidak tinggalkan majlis ilmu. Sibuk bagaimanapun kita ini muslimah, pastikan ada masa-masa yang mana kita dengar ilmu dan nasihat. Dan sekarang Masya Allah Tabarakallah majlis ilmu ni dia ada di mana-mana. Sebab kita dah buka secara online. Jadi kita boleh pilih, kita terlampau banyak pilihan. Sampai kadang-kadang ada kelas yang clash. Kan kita nak pergi kelas Suazani, pasal Suazani pun ada juga lah macam mana ni. Sayang. Tapi Alhamdulillah juga kerana kebiasaannya bila kita buat online ni, kelas online ni dirakam. Kemudian nanti kita boleh dengar kemudiannya lah. So kita mungkin pilih malam ni saya nak dengar Ustazah Sakinah dululah. Lepas tu nanti saya nak dengar Ustazah yang ni pula lah kan. So di situ kita lihatlah kita ada kepelbagaian untuk mengikuti majlis ilmu. Dan Alhamdulillah kalaupun kita tak dapat nak ikuti secara live, kita boleh ikuti kemudian. So di sini yang penting sekarang ini jangan kita tinggalkan. Ikut makna susun jadual mana masa yang kita rasa kita lapang dan kita boleh peruntukkan. Mungkin sebelum kita tidur tu kan kita rasa kita nak dengar sahaja.
Kita jangan tak apalah nanti memang kita tidur macam mana. Tak apa. Tertidur tu maknanya kita tutup lah ya. Tidur nak tutup lah hari tu kan dengan perkara yang baik tu kita dengar. Bagi saya itu lebih baik lah daripada kita mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Sekurang-kurangnya walaupun kita kata kita tertidur ketika kita mendengar mungkin podcast agama contohnya lah ya. Ataupun kuliah-kuliah agama di Facebook. Okay. Tapi at least kita ada nasihat yang kita dengar dan kita tidur dalam keadaan yang kita mendengar perkara-perkara yang baik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat apa yang ada di dalam kitab kita di sini. Diterangkan kepada kita kegelapan tersebut akan terus menjalar. Oh belum lagi. Minta maaf. Ada slide lagi satu ya. Tadi saya dah terangkan ya tentang surah Al-A'raf ayat 179. Terus kita masuk kepada ayat yang kedua. Saya tampilkan ayat yang kedua di sini. Tidak ada dalam kitab ya. Nanti boleh dicatat. Kita rujuk juga dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-46. Untuk saya kuatkan surah Al-A'raf ayat 179 itu tadi. Tadi hatinya tak berfungsi kerana dia adalah orang yang terus-terusan dalam keadaan yang lalai. Ya, yang mana bila dia dah lalai, hati dia tak boleh nak fikir perkara yang baik, tak boleh nak bezakan mana yang baik, mana yang salah. Telinganya tak dapat mendengar nasihat walaupun sudah diberikan dengan nasihat tetapi dia menolak nasihat-nasihat tersebut. Matanya walaupun telah dibentangkan di hadapan matanya dengan kebenaran-kebenaran, dia menolak kebenaran-kebenaran itu. Menunjukkan kepada kita hati, pendengaran, penglihatan yang Allah berikan kepada dia tidak berfungsi dengan baik. Dan di sinilah keadaan itu menunjukkan kepada kita juga bahawa orang yang begini hatinya telah buta. Sebab tu tadi kan Imam Ibn Al-Qayyim dia kaitkan orang yang mana hatinya sudah terpadam daripada cahaya Allah, orang yang begini dia berada dalam keadaan kegelapan. Kenapa dia berada dalam keadaan kegelapan? Kerana hatinya telah buta. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Sekali lagi kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetengahkan kepada kita dengan beberapa anggota tubuh badan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-179 itu. Allah kata begini kepada kita. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga dan dengan itu mereka dapat mendengar. Kita jalan, maknanya kita hidup di atas muka bumi ini, kita nampak banyak perkara yang berlaku. Kita dengar macam-macam cerita. Bagaimana keadaan hati, mata dan pendengaran kita? Adakah ia buat kita berfikir? Adakah ia buat kita insaf? Adakah ia buat kita muhasabah diri kita? Sebab kehidupan kita ni bukan hanya tentang diri kita. Tetapi dalam keadaan kita hidup ataupun melalui kehidupan, kita nampak banyak perkara yang berlaku di hadapan mata kita sebagai pengajaran yang menginsafkan. Kita kalaupun kita tak nampak tetapi ada orang yang ceritakan kepada kita. So dalam keadaan yang kita lihat, kita dengar bagaimana situasinya. Mungkin kita lihat, kita dengar perkara azab contohnya kan. Adakah kita tak rasa apa-apa? Kita rasa biasa je lah, tak apalah, itu dia bukan kita. Yang penting bukan kita. Tak kisahlah. Yang kena azab tu bukan kita. Dia, biarlah dia hadapi. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan hati, dengan telinga ini untuk kita banyak muhasabah. Kita nampak sesuatu yang menginsafkan hati kita, menginsafkan diri kita, menyebabkan kita nak meninggalkan kemaksiatan. Mungkin kita kata orang ni banyak dosa. Bila dia banyak dosa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan azab. Ia menyebabkan hati kita jadi gerun. Ia menyebabkan hati kita ni berfikir. Hati kita ni mula bertanya-tanya, sampai bila saya nak hidup dalam keadaan yang penuh dosa begini? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tunjukkan kepada saya, orang yang berdosa dia tidak selamat dunia dan akhirat. Dan saya nampak dengan mata kepala saya dengar dengan telinga saya tentang perkara-perkara ini. Kita kadang-kadang tak perlu lihat apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim,
Di situ dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada kita apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Pada kaum yang ingkar terhadap perintah Allah, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, semua mereka ini Allah tunjukkan kepada kita apabila mereka memiliki hati, mereka memiliki pendengaran, mereka memiliki pandangan, namun ketiga-tiganya tidak digunakan untuk mereka kembali ke jalan Allah, pengakhiran hidup mereka adalah kesengsaraan. Maka sebab itu Allah katakan di sini, afalam yasiru fil ard. Maka apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi ini lalu mereka itu memiliki hati yang dengan itu mereka ini dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerananya begini, Allah kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah pandangan mata, tetapi yang buta ialah hati yang terdapat di dalam dada manusia. Itu yang menyebabkan dia tidak boleh nampak. Walaupun sebenarnya dia nampak. Okey, walaupun sebenarnya dia nampak. Tapi kerana hati dia sudah mati, walaupun penglihatannya cerah, dia tidak boleh melihat kebenaran. Kerana hatinya yang sudah dipenuhi dengan kemaksiatan. Sebab itu, di perenggan kita yang kedua terakhir di sini, sila saya nak bawa rujuk kembali ke dalam kitab kita. Kita lihat begini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita. Kegelapan, tadi kita bincangkan, orang yang dia buat maksiat, cahaya hatinya terpadam, kemudian dia itu terhalang daripada hal-hal yang berbentuk ilmu, dia terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan pandangan hatinya menjadi buta, akhirnya dia hidup dalam keadaan penuh kegelapan, kegelapan itu membinasakan diri dia. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga jelaskan kepada kita dalam kitab ini. Kegelapan tersebut akan terus bertambah dan menjalar dari hati ke anggota-anggota badan. Sebab itu tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 dan juga surah Al-Hajj ayat berapa tadi? Surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita, ia bukan semata-mata tentang hati. Tetapi daripada hati itu yang menyebabkan anggota tubuh badan kita lain, yang lain juga terjejas. Mata, telinga, kan? Tangan, kaki. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan. Kerana apa? Kita kalau ada mata tapi tak boleh lihat kebenaran, tangan kita ni akan buat perkara yang mungkar. Kita kalau ada mata, ada telinga, ada hati tapi ketiga-tiga anggota itu tidak dapat melihat kebenaran, buat kemaksiatan, kaki kita akan melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Ia akan menjalar dari hati ke anggota-anggota badan yang lain. Lidah kita juga akan turut terjejas. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita. Ingat, dalam diri kita ni ada seketul daging. Jika ia baik, maka akan baiklah keseluruhan. Okey? Diri kita. Dalam diri kita ada seketul daging yang mana jika keseluruhannya baik, akan baiklah keseluruhan anggota tubuh badan kita. Tapi kalau ia rosak, ia jahat, maka akan rosak dan jahatlah keseluruhan anggota badan kita. Sebab tu hati ni penting untuk kita hiasi ia dengan kebaikan, dengan amal soleh. Tadi dia sebutkan, jaga cahaya itu. Sebagaimana Imam Malik pesan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Allah berikan kepada kita dengan cahaya, cahaya itu kita perlu jaga supaya ia tidak terpadam. Kerana kalau ia terpadam, ia akan merosakkan seluruh anggota tubuh kita. Jasad kita akan rosak. Kerana apa? Keseluruhan jasad kita akan berada dalam keadaan kegelapan dan kebinasaan. Dan di sini disebutkan kepada kita dalam kitab kita, hati pun terselimuti warna hitam sesuai kekuatan dan bertambahnya kegelapan akibat maksiat. Apa yang Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebutkan itu tadi
tentang hati pun terselimuti warna hitam. Ia bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang lain. Saya rasa banyak kali saya bacakan hadis ini di kuliah kita. Tak kira lah sama ada kuliah di Darul Ghufran ataupun kuliah di kampus gelap ni, saya banyak kali bacakan tentang hadis ini yang menunjukkan bahawa orang apabila dia buat maksiat, itulah penyebab hati dia menjadi hitam, hati dia menjadi keras. Kan? Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang keadaan diri kita ini sebagai seorang hamba. Nabi kata apa? Innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan. Kita buat satu dosa, satu kesalahan dalam kehidupan kita. Apa yang akan berlaku? Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Kita buat satu dosa, ada satu titik hitam dalam hati kita. Dan Nabi pesan kepada kita, ada cara untuk kita menghilangkan titik hitam itu. Bagaimana? Nabi kata, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبُهُ. Dan apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Tadi kita buat satu dosa, ada satu titik hitam. Kemudian kita tahu ini dosa, kita sedar kita telah melakukan dosa dan maksiat, kita pun tinggalkan, kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah. Bila kita buat semua itu, inilah yang menyebabkan hati itu kembali bersih dan bercahaya. Tetapi Nabi juga ingatkan dalam hadis ini, kalau orang ini wa ina ada zida fiha hatta ta'lua qalbah. Tapi kalau dia kembali kepada dosa, dia buat dosa tu, dia tak bertaubat. Tadi dah buat satu dosa, dia tak bertaubat, dia tambah dengan dosa yang lain. Kan? Dia tambah dengan dosa yang lain. Dia buat dosa ni pula, dosa ni, semualah dosa dia buat. Inilah yang menyebabkan titik hitam itu dia bertambah banyak. Okey? Titik hitam itu bertambah banyak yang akhirnya ia menjadi hitam, gelap dan seluruh hatinya tertutup dengan kehitaman tersebut. Namun, kena ingat ya, begini muslimah. Bila seseorang itu dia bertaubat kepada Allah, titik-titik hitam tersebut akan hilang. Hatinya akan menjadi putih, bersih. Dia akan kembali Allah Subhanahu Wa Taala sinarkan dengan cahayanya. Sebab itu kita tak boleh biarkan diri kita terus-terusan berada dalam keadaan yang dosa. Dan kita mengaku bahawa diri kita ni tak terlepas daripada dosa. Dalam keadaan kita mengaku kita ni susah, kan? Ada je dosa yang kita lakukan, kita juga perlu pastikan dalam keadaan yang sedemikian, kita tidak membiarkan diri kita terus-terusan berada dalam keadaan dosa. Kita tak kata begini, buat apa saya nak taubat? Nanti tak taubat buat dosa balik. Baik tak payah taubat. Mungkin ada orang cakap begitu kan. Buat apa nak taubat? Nanti kalau taubat pun dosa balik Ustazah. Buang kara je taubat-taubat ni semua ya. Nanti kan hati saya hitam balik. Lebih baik. Kalau gitu, senang saya nak kata gini. Kalau gitu, tak payah mandi lah. Senang. Boleh. Cakap kan. Buat apa nak mandi nanti busuk balik apa? Kita payah mandi lah. Kalau mandi pun nanti berdaki balik. Lebih baik saya tak payah mandi. Mungkin kita akan gunakan satu analogi yang sedemikian. Sebab itu hati ni takkan kita nak biarkan dia terus hitam. Kalau kita kata, oh tak apalah, tak payahlah nak bertaubat, nanti buat dosa lagi, buang karen. Kan, dia hitam balik. Sebab itu di sini kita kena bersihkan ia. Kena ada satu usaha untuk membersihkan jiwa tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan kaedah ini, dengan pesanan ini, supaya kita tidak terus-terusan berada dalam keadaan dosa dan maksiat itu yang menyebabkan hati kita terus keras dan akhirnya gelap, tidak nampak mana satu yang benar, mana satu yang salah. Okey, baik. Seterusnya ya, kita lihat di sini dalam kitab kita, kegelapan itu tadi, kegelapan itu tadi kita bukan hanya bawa sepanjang hayat kita. Apabila kita biarkan Allah ada makhluk berada di hadapan. Makhluk pun nak belajar ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang nak belajar.
Itulah, kucing pun nak belajar. Kalau manusia tak nak belajar, tak tahu nak cakap apa. Alhamdulillah. So kita lihat di sini, tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Hati kita ni akan jadi gelap kerana dosa dan maksiat tersebut. Dan kalau kita tak bertaubat, tadi Nabi SAW ingat kepada kita, bila ada titik hitam itu kena cepat-cepat bertaubat, jadi titik hitam itu akan hilang. Tapi kalau kita biarkan kita tak bertaubat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita dalam keadaan kita ni tak bertaubat kepada Allah. Kita akan bawa kegelapan hati kita ini di alam barzah. Sebab itu diterangkan kepada kita, setelah kematian, hal itu akan nampak di alam barzakh, iaitu kuburnya dipenuhi dengan kegelapan. Dan hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna hazihil qubura mumtali'atun ala ahliha zulmah." Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya. Kita masuk ke dalam liang lahat ni muslimah, kubur kita gelap. Tetapi kita boleh terangkan kubur kita. Bagaimana? Dengan amal soleh kita. Sebab itu, bayangkan kalau kita mati dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah. Kita mati membawa dosa-dosa kita yang banyak itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita ini sebagai peluang, sebagai ruang untuk kita banyak bertaubat kepada Allah. Tapi kemudian kita tak ambil peluang dan ruang itu. Kita biarkan, nantilah tak apa, esok ada banyak lagi masa. Kita terus buat dosa demi dosa. Dan kita tidak ada satu pun inisiatif untuk mengubah diri kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Tidak ada pun kita ni ada satu keinginan untuk berubah menjadi hamba Allah yang taat. Kita tidak ada keinginan tersebut. Dan akhirnya kita menyepikan ruang taubat yang Allah Subhanahu Wa Taala gembar-gemburkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda. Kita biarkan sahaja, kita pandang sepi semua itu. Dan akhirnya hati kita yang gelap itu tadi kita bawa masuk ke liang lahat. Ia akan terus menggelapkan kubur kita. Namun kubur seseorang ia boleh menjadi terang dengan cahaya apabila seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Dia meninggal dunia dalam keadaan yang membawa amal solehnya. Sebab itu kita ni jangan berputus asa ketika kita nak jadi orang yang soleh dan solehah. Jangan kita ni cepat-cepat, orang kata sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit terasa hati. Bila orang kata ni baiknya engkau ni orang sindir-sindir kita kan. Jangan cepat terasa hati. Ya. Sebab apa? Kita tak bawa kata-kata manusia ke dalam liang lahat. Kita tak bawa kata-kata orang yang sindir-sindir kita ini ke dalam liang lahat. Yang kita bawa ialah kebaikan dan amal soleh kita muslimah. Sebab itu kalau nak kecil-kecil hati ni sikit-sikit je lah. Ya, jangan menyebabkan apa yang orang cakap itu buat kita kembali kepada jalan yang tidak baik. Yang sebenarnya kita dah tinggalkan. Kita dah alhamdulillah. Bila kita dah tinggalkan jalan yang tak baik itu, Masya Allah, Tabarakallah. Ia merupakan satu peluang untuk kita terus-terusan berada dalam keadaan yang baik. Tapi jangan kerana sedikit kata-kata manusia menyebabkan kita kembali kepada jalan dulu yang telah kita tinggalkan. Sebab saya kata tadi, kita tak bawa kata-kata sindiran, hinaan orang ke liang lahat. Yang kita bawa yang menjadi penyinar ataupun cahaya di dalam liang lahat kita ini, kubur kita, amal soleh kita. Biarlah orang nak kata apa. Orang nak sindir kita ni, nak bajet jadi Ustazah Sakinah ke apa. Biarlah. Kan orang nak sindir-sindir kita kata, oh kau ni memang dah bagus kau pergi kuliah Ustazah Sakinah agaknya kau nak jadi macam dia Kadang-kadang kita ni hati kita kecil tau. Jiwa kita jadi kecil. Sebab orang kata-kata begini kan, tak apa, biarkan. Dia nak kata kita jadi ustazah ke, dia nak kata kita jadi qari'ah ke apa kan. Kau belajar Quran apa kau nak jadi qari'ah Singapura ke kau ni? Kau bagus belajar, dia memang cakap bagus. Tapi bagus dia tu kan, dia punya bagus tu kan ada benda yang sebenarnya dia sindir. Kita dengar, kita faham ayat orang-orang begini. Yang menyebabkan kita rasa, sudahlah nanti orang yang kan saya ni nak jadi baik. Kita pun tinggalkan. Tapi sebenarnya, bacaan Al-Quran kita lah yang akan kita bawa ke liang lahat. Inilah yang akan yang penting
baik aku masalah di sini dilihat oleh 8 kita bawa kiamat. Kemaksud dan dapat lihat dia gelap ya dia kegelap yang mana dia nak tutup termalu. Bayangkan 6 kita saja lah waktu itu dia yang mana buat maksiat di sekitar. Kau bayangkan sebab tu apa dapat melihat kita 8 hari kiamat. Ni alang orang yang dia tidak sebabnya ketika ada rasa dunia ambil menghancurkan kita yang akhirnya bila kita melihat maksiat walaupun gunung menyebabkan kita melakukan kita buat dia pengajian kitanya teman kita ruang di rumah yang alhamdulillah daripada teman kita ada kubur berikan lakukan kita sindik and go kita
Yang penting dia kau 7 keturunan. Tak elok. Putus. Studio okey. Di rumah di sana Frozen Okay, Ustaz. iPad. oh, tak ya? Betul-betul. Kau ni macam kau tidak masa ke akhir kita di tu tak dengar. Tak kan hujungku saya akan ulang akan ulang 23 kat saya pada sekali satu skrip mungkin Siti ya, Jumpa. perhatian wajah saya juga pertanyaan yang ikuti masa yang sama doa kita tidak ada sebarang masalah seperti ini lagi. Ya, biasalah ya keadaan inilah ujian pembelajaran secara online, kadang-kadang ikut juga cuaca. Kalau cuaca tak okey, ya tak okey lah ya. Apapun, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.